Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pelajar muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran di atas limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga ke saat ini kita masih lagi dapat mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan aman, walaupun sedikit terganggu dengan COVID, tetapi kita masih lagi dalam keadaan aman, dapat duduk mengabdikan diri kepada Allah. Tak dapat di masjid, dapat di rumah kita, dapat bersama dengan keluarga, dan banyak lagi nikmat Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Mana-mana kekurangan yang ada, kita kena sabar. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ujian ini diangkat secepat mungkin, insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita dalam Suratul Nahli, ayat yang ke-41. Pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 520. Suratul Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Sambungan kita di sini bermula ayat 41. InsyaAllah kita cuba pergi sampai 47. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Itu beberapa ayat yang kita baca. Dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita tentang kelebihan berhijrah, meninggalkan kampung halaman, tanah air sendiri, semata-mata mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Zaman kita hari ini, negara-negara sudah aman, duduk di mana pun dapat kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita kata tak perlu lagi kita berhijrah, kecuali kita duduk di negara kafir, mulhid,
komunis yang langsung tak benar kita menyembah Allah, maka kita kena berhijrah pada ketika itu. Cuma hijrah kecil-kecilan dia panggil hijrah secara nisbi, iaitulah sekiranya kita duduk di mana-mana tempat, yang tempat kita duduk itu orang tak solat berjamaah, orang tak ada kuliah, malam-malam kau duduk main bertempik, berkaraoke, berlaung, masjid-masjid suraunya mati, maka eloklah kita pindah pergi duduk di kampung lain, di taman lain yang banyak, yang subur, makmur, masjidnya makmur, masyarakatnya harmoni. Jalan di sini kita dengar orang baca Quran, jalan di sana dengar orang berzikir. Itu lebih baik daripada kita duduk asyik duduk dengar lagu, dengar muzik, orang tak peduli dengan masjid, tak peduli dengan surau. Itu dia panggil hijrah secara nisbi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini datang setelah Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang puak-puak kafir yang telah bersumpah bahawa Allah Ta'ala tidak bangkit semula selepas daripada mati. Maka ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa kita semua akan mati, dan setelah mati balasan sedang menunggu. Setiap orang akan dapat apa yang dia buat. Baiklah para jemaah sekalian, kita terus kepada terjemahan ayat dan huraiannya. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah. Tanda yang pertama sekali, niat kena betul. Kalau orang tanya kenapa pindah ni daripada kampung ni pergi duduk kampung lain, ada setengah masyarakat ni pergi duduk di pondok contohnya, dia kata malah nak jaga anak cucu lah. Itu bukan niat yang betul. Niat yang ikhlas, kita berpindah kerana mencari keredaan Allah, berhijrah kerana nak mencari ilmu, berhijrah kerana nak mencari sahabat-sahabat untuk menguatkan kita beribadat kerana Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting. Walladzina hajaru fillah. Siapa yang berhijrah meninggalkan negerinya, kaumnya, semata-mata kerana mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks ayat ini secara khasnya, mim ba'di ma zulimu, sesudah mereka diunayai, ditindas oleh musuh-musuh Islam. Tengok nota 540, yakni orang-orang Islam dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditindas oleh kaum musyrik Mekah sehingga mereka terpaksa berhijrah ke negeri Habasyah. Ini dia panggil hijrah yang pertama, pergi ke Ethiopia. Ramai juga yang pergi tu, yang hijrah yang pertama ni, di antaranya Sayyidina Osman dan isterinya, anak Nabi sendiri. Dan juga hijrah yang kedua ke Al-Madinah Al-Nabawiyah, Tayyibatit Tayyibah. Ini hijrah besar-besaran lah. Telah dihijrah ke sana oleh para sahabat. Kemudian kemuncaknya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sana. Adalah semata-mata kerana mencari keredaan Allah dan mempertahankan kesucian agama Islam dan membebaskan diri daripada cengkaman puak-puak kafir yang menghalang mereka daripada beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghalang mereka daripada dapat melaksanakan undang-undang Allah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka dapat? Lau nubawwi'annahum fid dunya hasanah. Allah, kami, ini janji Allah Ta'ala, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik. Apakah tempat yang baik?
Tengok nota 541. Kata di para ulama tafsir, ai baldatan au daran hasanah. Allah Ta'ala beri kepada mereka negeri, perkampungan yang baik, wahiyal Madinah. Mana negeri yang baik itu? Madinah Munawwarah, Thayyibatul Thayyibah. Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada mereka pergi ke mana? Negeri yang baik. Masya Allah. Itu satu daripada tafsir. Yang pertama, tanda dunia lanubawi annahum fid dunya hasanah. Yang pertama, negeri yang baik, aman, iaitulah Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada juga ulama mengatakan an-nasru ala aduwihim. Allah Ta'ala akan beri pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini pun sama. Setelah berada di Madinah, yang terawal yang mereka dapat kemenangan dalam peperangan Badar, musuh tegar mereka Abu Jahal dengan geng-geng dia mati di sana. Kemudian diikuti dengan Futuh al-Bilad, pembukaan negara-negara lain. Ini sudah berlaku di mana? Di zaman Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan lain. Wala mani' min hamlil ayat ala jami'i hadhil umur. Ulama tafsir kata tidak ada halangan untuk kita jamakkan semua kebaikan yang Tuhan bagi itu, itulah selepas hijrah. Kita kata alhamdulillah. Kata di Ibnu Katsir, tanda kata di Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir, kemungkinan juga sebab nuzul ayat ini kepada muhajirin yang pertama ke negeri Habasyah. Setelah mereka ditekan kuat di Mekah, maka Nabi SAW mendengar bahawa negara Habasyah, Malik seorang raja yang tidak menzalimi mana-mana orang. Maka Nabi lepaskan sebahagian sahabat pergi ke Habasyah untuk beribadat secara baik. Yang pergi itu siapa? Uthman bin Affan. Isterinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali. Abu Salamah bin Abdul Asad fi jama'atin, dan ramai lagi. Lebih kurang 80 orang di kalangan muslimin dan muslimat, laki-laki dan wanita yang berhijrah ke Al-Habasyah. Jadi para jemaah sekalian, lama ni, sebagaimana kata di ulama tafsir, lama ni tidak ada halangan untuk kita nak sempitkan perbincangan ini. Kita kata dapat kepada hijrah yang pertama, dan juga muhajir yang kedua pun dapat juga tempat. Alhamdulillah. Kemudian itu di dunia. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik itu, ganjarannya lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahui. Maknanya kalau orang-orang yang tak mau hijrah tu tahu, di dunia pun orang berhijrah ni mendapat kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla, wal ajrul akhirati akbar, yang di akhirat lebih besar, tentulah mereka tak berani nak takhalluf, nak menyendiri, tak mau pergi berhijrah bersama dengan orang lain. Tapi oleh kerana mereka tak tahu, ataupun buat-buat tak tahu, atau lebih menyayangi rumah tangga, harta benda, anak cucu, maka mereka tak ikut serta dalam perjalanan agung itu. Allahu Akbar. Orang nak hijrah, pada jemaah sekalian, hijrah bukan kecil. Kerana itu dikatakan hijrah suatu perjuangan. Hijrah tidak dianggap sebagai pelarian. Kita tak boleh nak kata Nabi sebagai pelarian. La. Kita mengatakan muhajirin, orang yang berhijrah. Oleh kerana kamu nak hijrah, bukan satu benda yang mudah.
Yang pertama, kita terpaksa kena meninggalkan negeri, tinggal rumah, tinggal, mungkin sebahagian tinggal sebahagian daripada keluarga, tinggal harta benda, nak melepasi sekatan jalan raya yang telah dibuat oleh Quraisy, satu cabaran. Maka mereka telah melaluinya dengan jalan yang sabar. Maka Allah SWT letakkan mereka ini dalam ayat 42, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang muhajirin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang layak untuk mendapat anugerah besar dari Allah itu siapa mereka? Mereka itu ialah orang-orang yang sabar, menanggung kesusahan, menanggung azab dan kezaliman, serta wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Kalau kita tak serah diri pada Tuhan, bagaimana mereka boleh sabar di atas tekanan-tekanan yang sangat dahsyat itu? Maka di sini para ulama mengatakan, tanda pelajar, ini kata hikmah, as-sabru wat tawakkulu milakul umuri kulliha. Sabar dan tawakal Allah merupakan pokok kekuatan perjuangan ataupun jiwa orang-orang yang berjuang, yang berhijrah. Allahu Akbar. Siapa dia hilang salah sedikit daripada dua sifat ini, maka mereka akan kurang dari derajat, iaitulah darajatus sabri wat tawakkul. Maknanya kita ni menghadapi cabaran besar daripada orang kafir. Cabaran besar. Tapi cabaran itu dilalui dengan apa? Dengan sabar, dan juga mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa tawakal mereka tak boleh sabar. Sabar saja tanpa berusaha juga tak kena cara. Maka sabar dan tawakal. Allahu Akbar. Jadi ayat tadi kita dah sebut awal tadi, walladzina hajaru fillah, ini pentingnya memperbetulkan niat dalam semua perkara. Pergi duduk di sini kenapa? Sebab kampung saya asal ni tak ada orang ibadat. Kenapa pergi duduk di pondok? Kerana nak mencari kawan-kawan untuk beribadat. Kita niat baik, insya-Allah yujar. Langkah yang pertama kita keluar daripada rumah diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Untuk zaman kita, zaman dulu, zaman kena pergi jihad, suruh perang. Maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang meninggalkan kampung halaman itu, kerana Allah awadahullah, Allah Ta'ala ganti kepada mereka kebaikan di dunia dan juga lebih besar lagi kebaikan di akhirat. Maka di sinilah timbulnya satu kaedah, man taraka syai'an lillah. Dalam hadis ada, man taraka syai'an lillah awadahullah bima huwa khairul lahu minhu. Siapa dia tinggal satu perkara yang tidak baik, yang kurang baik, yang kurang elok, kurang sempurna, kerana Allah, nasya Allah Ta'ala ganti untuk dia yang lebih baik. Contohnya dia ni buat perniagaan, bisnes, tiba-tiba dia baru dapat kesan bahawa bisnes dia ni ada terjebak dengan benda haram atau benda syubhat. Dia tinggal kerana Allah, walaupun sudah berpuluh ribu sebulan. Kita kata saudara, akhi, ukhti, saudari, percaya, yakinlah, kita tinggalkan Allah, awadahullah, Allah Ta'ala ganti lebih baik, insya-Allah. Tak dapat di dunia, kita dapat di akhirat. Jangan bimbang. Bukan semestinya tak dapat, Tuhan ganti itu tukar lalu. Daripada kita duduk jual MLM yang tak patut syariah, tiba-tiba kita tinggal, walaupun sudah dapat pangkat gold, diamond kan, oh kita dapat selalu, tukar lain lah. Bukan macam tu. Allah Ta'ala bukannya tukar A ke B, tapi pertukaran. Kerana Allah Ta'ala itu kita tak tahu. Boleh jadi masa dulu kita serabut, sibuk, stres,
Bila kita tinggal benda ni, Allah Ta'ala tukar hidup kita hayatan tayyibah, hidup dalam keadaan tenang, aman, damai, tidak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 tentang pelantikan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Allahu Akbar. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Jadi puak-puak kafir Mekah duduk serabut, apalah Rasul ni manusia macam kita juga. Maka Allah Ta'ala perintahkan di sini, cabar puak-puak kafir ni, mungkin tanyalah ahlu zikri, ahli ilmu, ahlul kitab yang ada bersama kamu tu, kita tanya dia. Rasul-rasul yang terdahulu 300 orang dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang ke, malaikat ke, jin ke, makhluk asing ke, apa dia? Kita tanya. Ini penting. Adanya ahlul kitab di kalangan orang-orang kafir ini sangat penting, kata di para ulama, supaya mereka menjadi saksi bahawa nabi-nabi dulu, Isa, Musa dan lain-lain, semuanya manusia. Masya Allah. Jangan duduk cakap pelik-pelik kat puamu ni. Tengok ayat. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dari kalangan orang laki-laki. Tanda. Satu, nabi-nabi alaihimussalatu dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam tidak ada wanita. Semua laki-laki. Ni ada orang khilaf ni, dia kata ada buat kat wanita, nabi wanita kan, macam Maryam, beberapa orang lagi. Kita kata lah, tidak ada nabi. Itu kemuliaan Allah Ta'ala beri pada dia, tapi dia bukan nabi. Mari zaman kita pula wanita pula, ibu apa nama, duk mengaku dia pula ada agama Melayu. Lagi dahsyat kan. Tanda tuan-tuan, yang pertama, wa ma arsalna min qablik illa rijala, laki-laki, tidak ada wanita. Apa kriteria kedudukan mereka? Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Kami wahyukan kepada mereka, maka bila terima wahyu, maka dia jadi nabi dan jadi rasul. Semuanya laki-laki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada ilmu. Ahlu zikri, dengan mana orang yang ada ilmu, berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahui. Allahu Akbar. Kamu tidak mengetahui. Jadi dalam ayat ini sedikit perbahasan, iaitulah tentang fas'alu ahla zikri. Tengok nota di bawah panjang. Para ulama Islam dulu kaum musyrik di Mekah merasa hairan, pelik, ajaib, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, boleh mendapat wahyu. Budak kampung kita dapat wahyu dan dipilih menjadi pesuruh Allah. Tak menasabah ni. Anak Ibnu Abi Kabsyah sudah dapat wahyu. Jadi dia rasa pelik. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini menerangkan kemuskilan mereka, bahawa bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalian rasul yang telah diutuskan sebelum Nabi, 313 orang lebih, terdiri dari umat manusia, dari kaum laki-laki. Kan? Dari kaum laki-laki.
kaum kafir musyrik itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang berpengetahuan agama yang diberikan kitab suci dan diutuskan rasul-rasul kepada mereka, iaitulah ahlul kitab, puak-puak Yahudi ataupun Nasara, kerana mereka juga dapat menerangkan hal itu. Ini dimensi yang pertama ayat ini kepada puak-puak Mekah, suruh pergi tanya. Tak pergi tanya, mungkin pergi Madinah jumpa dengan puak Yahudi, tanya dia. Dimensi yang kedua, tanda para pelajar tengok di nota kita, ayat ini juga menjadi dalil bahawa orang-orang Islam yang tidak mengetahui sesuatu masalah agama hendaklah bertanya kepada alim ulama dan ahli pengetahuan agama. Masalah agama, pergi tanya ahli agama, jangan pergi tanya orang panggil tanya tak tu kalu. Ni kita yang kita bimbang hari ni, masalah-masalah agama pergi tanya orang yang tak berkenaan. Pergi tanya orang tu, tanya orang ni, apa pandangan awak, mana boleh dia main pandangan gitu. Masalah agama ni dia ada disiplin dia, dia ada cara dia, dan cara nak tafsir agama juga dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Jangan repuh tak tahu kalu, baca Quran, baca hadis, lepas tu syarah sendiri pula. Maka kita mengatakan ini juga satu perkara yang sangat berbahaya. Allahu Akbar para jemaah sekalian, ini di antara perkara yang menakutkan kita. Dan ahli agama di sini maksud dianya untuk puak-puak Yahudi itu, untuk orang Mekah dulu pergi tanya Yahudi. Pergi tanya siapa? Pergi tanya puak-puak Yahudi. Bagi kita hari ni tanya siapa? Tanya alim ulama yang ada bersama dengan kita. Alim ulama yang ada bersama dengan kita, itulah yang kita kena tanya. Allahu Akbar. Baik. Satu masa ada suatu kes, orang pergi tanya seorang sahabat, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang Yahudi ahlul kitab yang alim. Dia masuk Islam dengan jujur ilmu dia masuk Islam. Orang tanya dia, Tuan Syekh Ibnu Salam, apakah sebab alim-alim ulama ni mereka ini terpesong meninggalkan ilmu dia, tidak ada kesan ilmu. Dia ada ilmu tapi tak nampak ada kesan ilmu. Dia bercakap benda-benda yang pelik-pelik. Apa sebab yang menghilangkan kesan ilmu daripada seorang alim? Abdullah bin Salam kata 3 sebab. Yang pertama, apabila ada sifat tamak dalam jiwa dia. Na'udzubillah. Ada sifat tamak, punah lalu. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Dia ada ikut hawa nafsu dia. Nak projek, nak tu, maka dia sanggup menjadi pengampu siapa saja. Yang ketiga, apabila hidup dia bergantung dengan manusia, dia tidak bergantung dengan Allah. Nak bercakap benar kan, yang potong elang, kena tukar, macam-macam kena, maka manduklah ilmu dia. Dia sanggup mengikut siapa saja asalkan dia dapat habuan. Kita kata ini 3 sebab manusia rusak. Na'udzubillah. Penjelasan panjang tentang tamak, para jemaah boleh tengok dalam rakaman video kita. Ana syarah kitab Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini, siri yang ke-49, di bawah tajuk bahayanya tamak. Baiklah, kita masuk ke tajuk kita. Para jemaah sekalian, ayat ini fasalu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Ayat ini mengajar kepada kita, bertanyalah ahli ilmu kalau kita tak tahu. Ilmu apa? Dalam bab agama, tanya ahli ilmu agama. Dalam bab dunia, tanya pakar-pakar masing-masing. Dalam bab perubatan, tanya doktor pakar kepada penyakit kita. Kita sakit tulang, pergi tanya doktor tentang sakit jiwa. Lainlah dia punya jawapan kan. Mana doktor tak ada pakar. Nak tanya bahagian handasah engineering, pergi tanya orang engineer. Jangan repuh masuk itu kan. Ustaz pun berbeza-beza. Ada ustaz yang mahir dalam bidang solat, ada yang mahir dalam bidang muamalah, bidang faraid. Maka kena tanya mengikut kategori masing-masing.
Itu Allah Ta'ala perintah kepada kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Di sini para ulama mengatakan kita boleh bertaklid dalam masalah yang kita tak tahu. Bukan semua benda kita boleh taklid. Bukan semua benda tak boleh. Kita orang awam, masyarakat awam ini, iaitulah mazhab kitanya mazhab mufti yang kita tanya. Itu je. Maka contoh dalam isu yang berlaku sehari dua ni, bila mari wabak corona, seluruh dunia mufti-mufti, para alim ulama kita bersetuju untuk menerima pakai cara beribadat di zaman COVID. Maknanya di zaman darurat. Maka kita kena ikut apa yang mereka fatwakan. Bila mari seorang dua syaz yang ganjil, yang pelik, sama ada di peringkat luar negeri atau peringkat dalam negeri kita, siap pagi, petang, siang, malam duduk sibuk dengan cerita ni, kita mengatakan abaikan. Jangan ikut yang pelik, kita ikut yang ramai dalam masalah-masalah ijtihad yang kita nampak sandaran mereka kepada Al-Kitab was Sunnah. Tapi kalau nampak ijtihad ikut hawa nafsu, ramai setara mana pun, bukan semesti yang ramai itu betul. Itu kaedah yang kita pakai. Baiklah para jemaah sekalian, ayat kita ni banyak panjang lagi, kita pergi terus kepada kali kita kena bertanya bila kita tak boleh. Jadi mazhab orang awam ni mazhab mufti dia. Dia tanya ustaz ni, dia percaya, dia pakai. Dia ikut mazhab, pasal itulah berbeza-beza. Ada ikut Syafi'i, ada ikut Hanafi, ada ikut macam-macam. Kita kata semua orang tak boleh ikut mazhab, kita kena ijtihad sendiri. Hayat, tak mungkin. Tapi jangan pula kata tak boleh keluar daripada mazhab. Itu pun tak mungkin juga. Ilmu itu luas, berpada-pada dalam semua perkara. Kita katakan base tapak kita berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi imam-imam, pandangan imam lain diambil kira, kerana mereka juga mujtahid dan duduk di kalangan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ayat ini boleh dipanjangkan. Kalau kita nak panjang, kita berhenti setakat itu dulu. Kita pergi kepada ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, bayyinat, keterangan, waz zubur, dan yang membuktikan, yang jelas nyata, yang membuktikan kebenaran mereka. Membuktikan kebenaran mereka. Maknanya, mana Nabi-Nabi semua datang dengan hujah yang mantap, dengan hujah yang kemas. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan. Dan kami pula, itu Zubur, Az-Zubur tadi. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami pula turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zikra di sini dengan mana Al-Quran. Quran turun yang memberi peringatan. Apa kerja Nabi? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau menerangkan kepada manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Quran tersebut itu, semuanya ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara amali dan juga cara qauli. Sama ada Nabi kita hurai atau Nabi buat. Dua itu saja. Allahu Akbar. Apa-apa yang diturunkan secara ijmal, secara umum, Nabi kita tafsilkan, perincikan dia. Lepas Nabi wafat, para sahabat pula menghuraikan, mengikut apa yang mereka faham, berdasarkan kepada maqasidus syara' yang dipahami daripada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, dan supaya mereka berfikir. Jangan duduk baca tak tahu kalu. Quran ni Allah Ta'ala turun untuk kita berfikir. Kerana itu para ulama tafsir telah menghuraikan bahawa tidak ada ayat Quran yang diturunkan tidak dipahami oleh manusia. Tidak ada. Sebahagian manusia tak faham, sebahagian besar tak faham, berlaku. Tapi semua tak faham, tak berlaku. Tak mungkin Allah Ta'ala turunkan kepada kita ayat, kitab hidayah untuk tidak dipahami. Ulama kata tak mungkin demikian. Maka yang paling faham Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Nabi kita perturunkan ilmu ini kepada para sahabat, maka sahabat yang paling faham selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ulama salafus salih, kemudian mari ulama-ulama, kemudian pintu memahami Al-Quran tidak ditutup. Cuma dengan disiplin ilmu yang baik, yang ketat. Jangan semua orang rempuh masuk, jangan. Kalau tidak, rusak kepahaman Al-Quran. Baik, tengok pelajar di bawah. Allah kata supaya mereka memikirkan. Tengok nota 543. Sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan kepada umat masing-masing, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan oleh Allah dan diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran supaya ia menerangkan kandungan Al-Quran itu satu persatu kepada umat manusia umumnya, supaya mereka pula memikirkannya. Dengan ini nyatalah bahawa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipisahkan. Al-Kitab was Sunnah la yatafarraqan. Dua ni tak akan berpisah. Kalau orang kata aku nak Quran saja, tak akan dia kata kamu duduk tepi. Kan? Kerana apa yang disebutkan dengan ringkas dalam Al-Quran adalah dihuraikan dengan panjang lebar di dalam hadis qauli amali. Sama ada Nabi buat atau Nabi beritahu. Alhamdulillah. Itulah sebenarnya sebabnya Nabi SAW bersabda dalam hadis, taraktu fikum amrain. Maksudnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitulah Al-Quran, kitabullah, dan sunnah aku, iaitulah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kepada kita, ulama mengatakan tidak ada ayat yang Allah Ta'ala turun mereka tak faham. Wal alam yatafakkaru, kita kena fikir. Tapi bukan semua faham, bukan semua tidak faham. Mana ada ulama ahlu zikri, Allah Ta'ala beri pada mereka kefahaman, mereka yang akan menghuraikan balik makna. Maknanya kalau kita belajar tafsir Quran di kalangan ulama salafus salih, tidak banyak celaru. Bila mari kemudian yang bercampur gaul, bila khususnya di zaman Imam Ahmad itu sudah bercampur dengan geng-geng Mu'tazilah yang menolak Quran ini bukan makhluk, Quran ini makhluk contohnya, Imam Ahmad menolaknya dengan keras, maka Imam Ahmad bukan seorang yang bersalah, tapi kerana prinsip mempertahankan hak Allah Azza wa Jalla itu, dia diseksa. Kerana dia dirhaka kepada kerajaan yang terpengaruh dengan ahlu-ahlu falsafah, ahlul kalam yang pelik-pelik pada itu, Imam Ahmad diseksa. Ini kita kena betul. Jangan duk kata Imam Ahmad apa salah juga masuk penjara lah. Baiklah, kita pergi pada ayat kita 45. Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Setelah diterangkan yang demikian itu, maka adakah orang-orang yang merancang dan melakukan kejahatan-kejahatan itu merasa aman daripada ditimbuskan oleh Allah akan mereka ke dalam bumi? Mu tak tengok ke apa jadi dengan Qarun, apa jadi dengan orang dulu? Tak tengok? Atau mereka didatangi azab dari arah yang mereka tidak sedar? Mu tengoklah umat dulu yang sudah binasa. Jangan duk rasa aman, rasa relax, rasa tenang. Orang-orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditelan oleh bumi dengan berbagai-bagai cara. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau Allah membinasakan mereka secara mengejut dalam masa mereka berulang-alik melakukan kerja masing-masing, kerana sebenarnya mereka tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah. Kita tengok ya, baca sejarah umat dulu. Mari zaman kita hari ni, Allah Ta'ala hantar mari tsunami. Orang tengah duduk mandi, tengah duduk mabuk arak, tengah duduk berbikini, tengah duduk berjemur di tepi laut, tiba-tiba habis. Ranak lenyap. Kita sambil duduk benanak masak nasi rumah, tiba-tiba banjir. Air naik. Atas bumbung kita duduk atas rumah. Itu kecil-kecilan. Nak banding orang dulu, istisal.
azab mereka istisal, mana azab tu sapu bersih. Tapi azab di zaman kita ni rahmatan lil alamin. Tuan-tuan, saya dah ceramah banyak kali dah tentang rahmatan lil alamin. Allah bawa mari kecil-kecil dia azab. Cuma bila mari Covid ni nampak macam global sikit. Seluruh dunia termasuk dua tanah haram tutup. Sebab itulah saya rasa kita tumpukanlah kepada kerja-kerja kita. Jangan duk banyak duk cari, duduk dengar kata puak-puak konspirasi yang duk sibuk dengan konspirasi Dajjal sana Dajjal sini. Akhir sekali kita perlu membawa perangai-perangai yang dibawa oleh Dajjal, memecah belahkan orang, menyibuk-nyibuk dengan perkara yang perkara yang patutnya kita duduk iltifatu haulal ahli zikri, duduk melingkungi para alim ulama kita yang ramai, daripada kita duduk cari yang seorang-seorang. Tapi yang seorang itulah menjadi rojokan dan juga menjadi pujaan kepada orang yang suka mencari perkara yang pelik-pelik. Baiklah para jemaah sekalian, saya akhiri dengan ayat 44. Aw ya'khudhahum 'ala takhawuf fa inna rabbakum la raufur rahim. Ini cara azab. Aw ya'khudhahum 'ala takhawufin, atau Allah membinasakan mereka dan harta mereka secara sedikit demi sedikit. Mana azab tu mari istisal, potong semua sekali, ataupun secara sedikit demi sedikit. Kerana sungguhnya Tuhan kamu amat melimpah belah kasihan dan rahmatnya. Tengok nota di bawah. Yani sebab itulah Allah tidak membalas kejahatan kamu dengan serta-merta dan dengan sekaligus, padahal Allah amat berkuasa. Boleh je Tuhan nak binasakan semua sekali, tapi Allah Ta'ala beri secara peringkat-peringkat, kan? Allah Ta'ala tidak segerakan, khususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Ta'ala tidak segerakan azab mereka, biar dulu. Sebab apa? Allah mensifatkan dia Raufur Rahim. Raufur Rahim, amat belah kasihan dan rahmatnya yang sangat luas. Sebab itulah Nabi kata, innallaha la yumli lizzalim. Allah Ta'ala biarkan orang zalim itu setahun, 10 tahun, 20 tahun diktator, hatta iza akhazahu lam yuflitu. Bila Allah ambil, mereka tak akan terlepas. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, beberapa faedah tarbawiyah dalam pada ayat yang kita baca tadi, daripada awal ayat kita 41 sehingga 47. Tuan-tuan tanda beberapa faedah secara ringkasnya saya sebut kerana masa kita terhad. Yang pertama, fas'alu ahla zikri. Allah suruh tanya ahlu zikri, mana ulama, mengikut kepakaran masing-masing. Umum hadhil ayah, umum ayat ini memuji ulama-ulama. Ulama yang paling tinggi darjat dia siapa? Ulama yang memahami Al-Quranul Karim. Fa inna Allah amara man la ya'lam. Allah Ta'ala perintahkan orang tak tahu supaya pergi tanya para alim ulama. Jadi kata ulama, kata di para ulama Islam yang paling tinggi darjat, ulama yang memahami Al-Quran, yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita jadi masalah. Nah, Al-Quran kita tak faham, sunnah pun tak faham. Akhir sekali kita juga mendakwa kita ni ahlus sunnah wal jamaah, tapi tak tahu apa itu sunnah. Ini pun masalah. Dalam ayat afa aminal ladzina makaru sayyiat, orang-orang yang rasa tenang, yakin dia ni aman, ayat ini takhwifun minallah. Ayat ini merupakan amaran daripada Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan kufuran, mendustakan Rasul, dan juga orang-orang yang melakukan maksiat. Allahu Akbar. Yang ketiga, sekali lagi kita ulang di sini, rijalan. Allah Ta'ala kata, aku tak utus wanita menjadi nabi, jadi rasul, tapi dia utus apa dia? Dia utus laki-laki. Yang keempat, bil bayyinati waz zubur. Allah hantar mari kitab dia, hujah-hujah yang jelas nyata dan kitab yang terang. Bermakna mana-mana nabi yang diutuskan jadi rasul, Allah Ta'ala akan beri kepada dia mukjizat, hujah-hujah yang nyata, dan juga perkara-perkara yang mereka dapat tengok dengan mata kepala. Mukjizat pelik-pelik kan, Musa dengan tongkatnya, orang ni dengan orang ni. Kemudian dalam ayat fas'alu ahla zikri ini, bagi ulama kita ahlus sunnah, hujjatun fi tathbiti khabaril wahid. Hujah nak menetapkan khabar ahad, itu adalah merupakan hujah dalam perkara-perkara
agama ini. Termasuk dalam perkara akidah. Walaupun sebahagiannya kata tidak hujah dalam akidah, kita kata hujah segala benda. Yang seterusnya, faedah yang seterusnya dalam ayat fas'alu ahla dzikri ini, ya juzu taklid, kita boleh bertaklid. Dalam masalah hukum, orang-orang yang ammi, yang biasa boleh pergi tanya para ulama, dia pun boleh ikut ulama ni kata. Tapi orang yang mengaji kena naik peringkat sikit daripada taklid kepada ittiba'ud dalil, mencari dalil. Kerana itu bila orang minta dalil, jangan marah. Setengah ustaz kita ni gila kata minta dalil, celak mata lalu. Kita bukan nak ajar masyarakat bermain dengan dalil. Kita nak mendidik masyarakat supaya memahami dalil. Ni sehari dua ni nak masuk bulan Rajab ni. Dah mula dah ni. Dah mula dah. Saya barah. Semalam saya dapat. Siapa dia memperingatkan bulan Rajab, pahalanya berpuluh ribu tahun. Kita mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Itu maksudnya kita nak mengajar masyarakat supaya mencari autentik dalam perkara agama. Tanya ustaz tak apa. Tak boleh cari sendiri. Tapi kita yang ustaz yang boleh belajar sikit-sikit, kita kena ittiba'ud dalil. Taklid kepada ulama tapi berdasarkan dalil yang mereka pegang. Itu baik. Nak jadi mujtahid, Masya Allah. Orang senyum lah kalau cakap ada mujtahid. Tapi mujtahid dalam beberapa perkara. Mujtahid dalam bab fiqh Qur'ana. Ulama telah berijtihad. Majma' fiqhi bersidang. Ulama ahli fatwa bersidang. Itu dipanggil ijtihad jama'i. Kita kena ikut. Jangan ada main kerah kepala seorang kan. Termasuk juga boleh kita taklid dalam masalah akidah yang tak mungkin kita tahu secara begini, maka kita pegang kepada apa yang disebut oleh para ulama yang muktabar dalam perkara ini. Tapi asas akidah tak boleh taklid. Apa dia asas akidah? Ada tak ada Allah Ta'ala? Mesti kita kena tahu ada Allah. Mana bukti? Adanya alam paling kurang. Kalau kata ada Allah, ada. Mana bukti? Ayah saya kata ada Allah. Kita kena yakin sendiri. Itu dia panggil taklid dalam masalah akidah yang berat-berat, yang awisul masail yang kita tak tahu dalil, kita boleh berpegang kepada pandangan ahli ulama. Masya-Allah. Yang seterusnya kata di para ulama, laisa fi kalamillah wa rasulihi syai'un la ya'rifu minhu jami'ul ummah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipahami oleh semua umat. Tak ada. Ulama-ulama muktabar memahami makna Quran, makna tafsir, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita perlu pada belajar. Kalau tidak, Allah Taala hantar mari Nabi kita tinggalkan syariat majhulah, tak mungkin. Ada orang kata kalau kita nak belajar tasawuf ni kita kena belajar sampai tak faham. Kita kata itu di luar daripada konteks syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa dah? Siapa saya yang tulis sambung nombor. Lillahi ta'ala hikamun fi ibqa'i ahlil kitabain baina azhurina. Hikmah Allah Ta'ala kekalkan dua ahlul kitab, Yahudi dengan Nasara, ada bersama kita untuk apa? Sebagai mereka menjadi saksi bahawa bila orang Mekah ni pening, pergi tanya ahlul kitab. Mau pergi tanya dia, Nabi-Nabi dulu malaikat ke apa? Alien ke? Makhluk asing? La. Manusia. Rijalan. Maka jangan pergi tanya puak penyembah berhala, mereka tak ada kitab, dia tak tahu. Pergi tanya ahlul kitab. Jadi kita kata hikmah Allah Ta'ala kekalkan ahlul kitab ni sebenarnya supaya mereka menjadi saksi betul sungguh Nabi kami pun manusia. Tapi ahlul kitab menyeleweng itu cerita lain. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kata Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Semua apa yang Nabi kita keluarkan itu yang dia faham daripada Al-Quran. Mana Nabi ini penafsir Al-Quran secara amali dan juga secara qauli. Maka Imam Syafi'i ini dipanggil pelopor kepada ilmu usulul fiqh. Jadi kalau kita dengar tentang usul fiqh ini ambil mana? Bukan daripada hasil ciptaan ulama, tapi hasil daripada istinbat, penggalian Imam Syafi'i, korek daripada Quran, daripada hadis. Maka lahir satu ilmu, dia panggil ilmu usul al-fiqh, nak menggali isi kandungan Quran untuk mengeluarkan hukum. Kalau kita tak mau pakai ini, kita mengatakan kita akan jadi golongan zahiri, golongan literalis. Ini juga berbahaya. Hati-hati tuan-tuan.
yang kita duduk pegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, jangan sampai tidak ada usul al-fiqh, tidak ada qiyas dalam masalah, sebab banyak masalah-masalah kita dalam agama ini, dalam fiqh duduk di qiyas. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, saya rasa sangat panjang perbincangan kita ini, makin lama makin menarik. Cuma yang terakhir saya nak sebut, walaupun masa kita sedikit lebih, iaitu Allah Ta'ala sebut wa anzalna ilaika dzikra linnasi litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tanda ayat surah nombor 44. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini litubayyana linnas, supaya mereka berfikir. Maka di sini dua hikmah yang besar. Tanda dua hikmah yang besar Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama, an yubayyina linnas. Kerja Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang Allah perintah, apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang dijanji oleh Allah, apa yang dijanji wa'id, azab yang disediakan. Itu kerja Nabi. Hikmah yang kedua, tafakkur fi ayatihi walitti'azu biha. Kita sebagai orang awam yang ada akal ini mesti berfikir kepada ayat-ayat Allah dan mengambil pengajaran daripadanya. Wallahu alam. Makin menarik perbincangan kita, tapi saya nak berhenti di situ, stop. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita yang akan datang dalam ayat 47 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.